Kalau korang pengguna smartphone Android, video ni untuk korang. Kalau korang dah guna smartphone Android korang untuk tempoh lebih daripada 1 tahun, video ni lagilah untuk korang. Memang tak dinafikan, kebanyakan smartphone Android yang terbaru sekarang yang berada di pasaran, semuanya dah smooth. Laju kita nak guna, user friendly, kira nak buka ada satu app tu memang cepat. Tapi Android ni ada satu kelemahan. Bila kita dah lama pakai, dah install macam-macam, kita dah customize itu, ini, dah setting itu, ini, dia akan jadi macam sedikit perlahan, sedikit lambat. Dan buka dari satu app ke satu app yang lain tu akan macam sedikit lembab. Korang perasan tak? So dekat sini aku akan kongsikan dengan korang 5 cara macam mana korang nak lajukan semula smartphone Android korang. Kalau nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Hai, Assalamualaikum, aku Syed Ibrahim. Kalau korang baru first time tengok video aku, please consider untuk subscribe channel ni, support channel ni dan tengok video-video aku. Aku akan banyak kongsikan tutorial, tips, info terbaru, kontroversi, mitos, apa-apa saja yang berkaitan dengan dunia gadget. Contohnya macam sebelum ni aku ada kongsikan video berkenaan dengan 5 mitos berkaitan smartphone yang selama ni kita percaya dan kita anggap ia sebagai satu tips. So kalau korang nak tengok, link ataupun shortcut kepada video tu ada di penghujung video ni nanti. 5 cara macam mana korang nak lajukan semula smartphone korang. Aku akan kongsikan dalam bentuk top 5, yang mana aku akan kongsikan dulu cara yang paling basic sekali, cara yang paling mudah sekali, dan akhir nanti kepada cara yang paling efektif. Tapi korang kena buat semualah, bukanlah maksudnya korang boleh pilih satu, buat terus jadi smooth, terus laju semula smartphone korang tu. Korang kena buat semua. Okey, di tempat kelima, cara yang paling mudah sekali untuk korang buat adalah dengan menguruskan aplikasi dalam smartphone korang dengan baik. Menguruskan aplikasi dengan baik ni maksudnya apa-apa aplikasi yang korang dah lama tak guna ataupun tak pernah guna langsung, ialah korang beli smartphone korang tu, dia terus ada aplikasi yang dah pre-install kan, yang memang dah ada dalam tu kan. So korang memang tak pernah guna dan memang korang tak nak guna pun, aplikasi-aplikasi macam ni korang uninstall je, buang je. Sebab walaupun korang tak guna, dia masih mungkin ada setengah aplikasi masih akan berjalan di belakang tabir, maksudnya dekat background tu. Dia still menggunakan RAM korang, menggunakan data korang, dan paling menakutkan mungkin juga secara senyap-senyap aplikasi-aplikasi ni mencuri maklumat korang. Jadi uninstall je apa yang korang tak nak guna, apa yang korang jarang-jarang sangat guna. Macam aku sendiri, kalau ada satu-satu aplikasi tu aku jarang sangat guna, 2-3 minggu sekali baru guna, masa nak guna lah baru aku akan install. Lepas dah guna, aku uninstall balik. So tak memberatkan memori smartphone aku. Dan pengurusan yang kedua pula adalah apa saja aplikasi yang ada yang memang korang guna dalam smartphone korang tu, pastikan ianya sentiasa up to date. Aku tahu kadang-kadang korang nak jimat data, korang turn off auto update. Kadang-kadang 3-4 bulan satu-satu aplikasi tu tak up to date, tak update pun. Tak boleh macam tu, sebab setiap kali developer mengeluarkan versi terbaru yang up to date untuk setiap satu aplikasi ni, ia didatangkan dengan penambahbaikan, membetulkan error, bug semua tu kan. Kadang-kadang ada kerosakan daripada app tu, sistem dia. So kalau korang tak update, kerosakan-kerosakan ni akan melembabkan prestasi aplikasi tu untuk diguna, untuk dibuka, dan merencatkan juga prestasi smartphone korang. So sentiasa pastikan aplikasi korang up to date. Tekan je dekat Google Play Store tu, tengok semua list aplikasi yang korang ada, yang korang dah install, update je. Ataupun korang boleh turn on auto update, dan korang boleh setkan auto update bila smartphone korang connect dengan wifi saja. So masa korang guna data, dia tak akan auto update. Bila korang dah berada di tempat yang mana korang gunakan wifi, dekat rumah ke, dekat office ke, dekat tempat public, kedai makan ke apa semua kan, baru dia auto update. So jimat juga data korang dekat situ. Okey, di tempat yang keempat, korang kena kurangkan penggunaan widget. Aku faham, widget ni, ialah smartphone Android, kita boleh letak macam-macam widget. Kita boleh letak jam, kalender, reminder, notes, cuaca, semua kan, macam-macam. Gallery lah, kita boleh letak widget. Memang memudahkan. Buka je smartphone terus kita boleh tengok apa-apa saja maklumat yang kita nak daripada widget tu. Tapi penggunaan terlampau banyak widget akan banyak menggunakan resources smartphone korang. Banyak guna RAM, banyak guna data, dan ini akan melembabkan sedikit prestasi smartphone korang.
Jadi kurangkan penggunaan widget. Buang mana widget-widget yang tak patut, yang kurang, yang dirasakan kurang penting. Macam aku pun ada juga pakai widget. Widget waktu solat, widget contohnya macam kalender, meeting ke apa semua kan. Tapi tak banyak lah. Kita letak yang mana paling utama saja. Tak perlu terlampau banyak sangat widget sampai menggunakan terlampau banyak resources smartphone korang. So rancang dengan baik apa widget yang korang nak kekalkan, apa widget yang korang nak remove. Yang tak perlu, remove saja. Di tempat ketiga, cara untuk melajukan smartphone korang adalah dengan clear cache. Cache ni sebutan dia memanglah macam cache wang tunai kan, tapi ejaan dia C-A-C-H-E, cache. Cache ni merupakan informasi yang disimpan di dalam smartphone korang daripada satu-satu aplikasi. Maksudnya informasi personal berkaitan korang, bukanlah maksud personal tentang data peribadi korang, tapi macam mana cara penggunaan korang terhadap satu-satu aplikasi tu dia simpan, contohnya macam browsing activities ke apa semua kan, dia simpan dalam smartphone korang untuk memudahkan aplikasi tu dibuka semula nanti. So maksudnya bila kita buka semula aplikasi tu, dia macam lebih customize kepada cara penggunaan korang lah. Memang memudahkan, tapi cache ni kalau dah terlampau banyak dikumpulkan, dah setahun, 2 tahun tak pernah nak clear langsung, jangan terkejut, dia boleh memakan storage handphone korang sampai 2 hingga 3 gig. Dan cache ni juga kadang-kadang daripada aplikasi yang korang guna sekejap saja. Contohnya aplikasi tu korang install hari ni, esok korang uninstall. Ada 4-5 aplikasi korang buat macam tu, tapi daripada setiap aplikasi ni ada cache yang disimpan di dalam smartphone korang, yang dah bila korang dah uninstall dah tak perlu pun cache ni. So korang kena clearkan. Di tempat kedua, di tempat kedua ni agak berbeza sikit. Macam tadi aku cakap korang kena uninstall apa yang korang tak nak gunakan, app yang korang tak nak guna. Tapi di tempat kedua ni, korang, aku sarankan install third party launcher. Third party launcher ni macam ni lah. Kan antara muka korang punya smartphone tu, macam mana ikon korang disusun, macam mana interface dia kan. Kalau yang original, yang default, yang didatangkan dengan smartphone korang, kebiasaannya dia kurang smooth. Korang susah nak customize apa yang mana korang perlukan dan korang tak perlukan. So korang boleh install third party launcher ni, yang biasa aku guna lah, yang memang dah lama aku guna, yang free je, sangat ringan, saiz sangat kecil dan memang laju, smooth, adalah AV Launcher. AV Launcher ni korang boleh setting macam-macam, korang boleh customize apa ikon yang korang nak ada dekat home screen korang, notification yang korang nak tengok, apa yang korang nak sorokkan, aplikasi yang korang tak nak guna korang boleh sorokkan ikon dia apa semua. So korang boleh customize dan lebih melancarkan lagi performance smartphone korang. Dia lebih smooth lah, korang nak buka lebih mudah nak diuruskan dan lebih ringan. Ni AV Launcher yang aku guna. Macam ni bila aku tekan, korang tengok dia dah tukar ikon apa semua kan. Ni sebab aku dah customize lah. Kalau korang baru first time install, korang kena customize dulu kat setting ni. Korang tengok home screen, dock, icon pack, folder, semua macam-macam lah. Korang nak hide apps yang korang tak pakai, macam-macam korang boleh customize dekat sini. So tengok tu dia tulis set AV as your default launcher for a simpler, faster home screen. Memang akan jadi lebih smooth, lebih laju lah korang punya home screen, korang punya UI smartphone korang bila korang pakai launcher macam ni, third party launcher macam ni. So tapi korang kena set dia sebagai default launcher lah, kalau tidak akan terasa bertukar kepada default launcher asal smartphone korang. Biasanya korang tekan je dekat atas ni, dia keluar macam tu, remember my choice, pilih AV. So dia akan jadi korang punya default launcher. Kalau korang tak nak pakai yang macam aku sarankan tadi, ada banyak lagi contoh-contoh third party launcher lain yang korang boleh tengok dekat Google Play Store, ataupun nanti mungkin aku boleh buat spesifik video berkaitan dengan third party launcher yang boleh meningkatkan prestasi smartphone korang. Dan akhirnya di tempat pertama, ini cara paling efektif lah macam mana korang nak lajukan smartphone korang, performance smartphone korang tu, supaya bila korang buka daripada satu app ke satu app yang lain, dia lebih pantas, dia tak adalah macam lag sangat. Tapi korang kena enable developer option. Developer option ni, bila korang buka dekat about phone, biasanya memang dekat about phone, korang boleh tengok dekat bahagian sistem, dekat situ ada macam build number, kernel number ke. Setengah-setengah smartphone kita kena tekan dekat build number, setengah-setengah phone dekat kernel version ke, macam tu lah.
korang kena tap sebanyak 7 kali sampai dia beritahu dekat situ korang adalah a developer. You are now a developer. Lepas tu bila korang dah unlock developer option dekat smartphone korang, korang boleh buka dekat developer option ni. Korang boleh sama ada nak turn off ataupun korang boleh lajukan korang punya animation. Biasanya dia kelajuan yang ditetapkan default adalah 1x. Tapi korang boleh lajukan dengan buat 0.5x, 0.5x. Ataupun korang boleh tutup terus. Nak tutup terus animation pun boleh. Tapi bila tutup tu nampak macam dull sikit lah korang punya interface tu. Ialah bila korang tekan dia terus macam snap je buka satu aplikasi ke satu aplikasi yang lain. Tak ada nampak animation langsung, tak menarik kan. So macam aku memang biasa buat 0.5x lah. Kita still animation tu still ada tapi dia lebih laju dan lebih pantas. Macam aku buat ni korang boleh tengok tadi 1.0x. Okay, sekarang aku buat 0.5x. Nampak laju kan? Lebih pantas kan? Untuk nak tukar daripada satu app ke satu app yang lain tu kan? Jadi itu saja tadi 5 cara terbaik yang aku kongsikan dengan korang macam mana korang nak lajukan semula smartphone Android korang. Tapi kalau korang ada apa-apa cara yang lebih efektif ataupun cara yang korang guna yang aku tak mention dalam video ni, korang boleh share dekat ruangan komen. So sampai sini saja perkongsian aku untuk kali ni. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Nanti kejap, belum habis lagi. Kalau korang belum subscribe channel aku, tekan muka aku kecil kat bawah ni untuk subscribe. Sambil-sambil tu korang boleh layan 2 video aku kat atas ni. Thanks.